Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hakim Hassan, Deshu 20202468 dari kelas 2I. Okey, hari ini saya akan membincangkan tajuk yang diberikan oleh ustazah yang berbunyi rasuah. Okey. Rasuah dari segi bahasa ditarifkan sebagai memberi sesuatu kepada orang-orang yang tertentu dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dari segi istilah, memberi sesuatu itu sama ada dalam bentuk wang ringgit, harta benda, jawatan, perkhidmatan, janji manis dan sebagainya. Ianya diberikan kepada orang-orang yang tertentu yang tidak layak menerimanya. Mungkin orang yang diberi rasuah itu mempunyai gaji dan upah yang tertentu. Yang memberi rasuah tu mungkin dia mempunyai duit yang banyak. Tidak sepatutnya kita memberi rasuah kepada orang-orang yang tertentu untuk kepentingan diri kita. Antara orang yang memberi rasuah ni ialah orang yang berjawatan dan bukan pula kaum keluarga kepada orang yang memberi rasuah tu. Pemberian yang diberi dengan niat agar suatu masa mendapat balasan dan imbalan yang lebih besar dari orang-orang tertentu tadi. Sedangkan pada hakikatnya orang lain yang sepatutnya memiliki hak itu. Okey, seterusnya ialah rasuah dari segi perspektif Islam. Sebenarnya rasuah ini berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi al-rishawah. Dalam Al-Quran, rasuah ni digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi juga perbuatan jenayah lain seperti merompak, memeras ugut dan menipu. Okey. Rasuah ataupun corruption dalam bahasa Inggeris tidak diberi definisi yang khusus di dalam undang-undang Malaysia, tetapi ditakrifkan sebagai suapan. Rasuah juga ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Okey, seterusnya ialah jenis-jenis rasuah yang ada di Malaysia berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Yang pertamanya ialah meminta atau menerima rasuah. Okey. Sebagai contoh meminta dan menerima rasuah ini yang boleh kita lihat ialah seseorang itu melakukan sesuatu kesalahan undang-undang tetapi dia ingin melepaskan diri daripada kesalahan itu dan meminta kepada pegawai ataupun boleh kita ambil ialah sebagai contohnya ialah polis, meminta kepada polis tersebut untuk mengelakkan diri dia daripada disabitkan kesalahan tersebut. Okey. Seterusnya ialah menawar atau memberi suapan. Menawar atau memberi suapan ni sebagai contohnya ialah seorang kontraktor itu telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Yang ketiga ialah mengemukakan tuntutan palsu. Okey, sekian. Okey, baik. Seterusnya ialah dalil rasuah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadullu biha illa al-hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, memberi rasuah kepada hakim-hakim
kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang berbunyi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang membawa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat memberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan, pemerintahan, pentadbiran, kehakiman dan lain-lain. Hadis riwayat At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi. Okey. Para ulama juga pernah berkata, Al-Sabuni berkata, janganlah sebahagian kamu memakan sebahagian harta yang lain dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, nama diberi Muhammad Ajwad bin Muhammad Rashidi daripada kos di PSU 2I. Baik, pada hari ini saya ingin menerangkan mengenai faktor-faktor berlakunya rasuah. Baik, faktor yang pertama adalah sifat tamak dan tidak bersyukur, kerana menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh untuk melakukan rasuah kerana mereka kejar kemewahan dunia memang tidak ada titik penghujungnya. Maksud di sini adalah mereka kejar kemewahan dunia ni sampai bila-bila, sampai mereka meninggal dunia sekalipun, kerana mereka tidak fikir tugas sebagai manusia dalam dunia ini. Kita ada tugas masing-masing, itu tugas kepada masyarakat, peranan kita kepada masyarakat, kepada negara, kepada agama. Dan mereka tidak sedar yang mereka lakukan ini untuk kejar kemewahan ini dengan cara yang salah. Baik, seterusnya ialah terdapat segelintir masyarakat yang mempunyai sikap hidup mewah, riak, menunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah penorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadian. Baik, di sini adalah apa saya boleh masukkan sini lah, masyarakat mempunyai sifat yang suka hidup mewah, menunjuk, tamak. Maksudnya mereka ini nak kejar kekayaan dunia saja. Mereka tidak fikir ada soal akhirat, soal kepada kematian. Mereka nak capai kekayaan, rasakan mereka bahagia untuk capai, kerana kurangnya iman dalam diri menyebabkan mereka macam mudah terpengaruh untuk melakukan rasuah, walaupun perkara itu telah dilarang oleh agama sekalipun. Selain itu, faktor yang kedua adalah kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa. Baik, apa yang saya boleh ringkaskan sini adalah kurang didikan agama. Kenapa mereka ini kurang didikan agama? Kerana seseorang itu tahu bahawa rasuah itu salah di sisi undang-undang dan juga agama, tetapi mereka melakukan juga dengan 1000 alasan peribadi. Baik, maksudnya di sini adalah mereka melakukan juga rasuah dengan macam-macam alasan. Mereka tahu bahawa rasuah itu dilarang oleh agama dan undang-undang, tapi mereka buat juga. Mereka mengatakan bahawa rasuah pada zaman moden ni perlu dilakukan untuk capai kemajuan. Rasuah boleh dilakukan untuk mendapat peluang untuk mencari kekayaan, sedangkan mereka lupa yang perkara ini secara jelas dilarang oleh agama dan undang-undang. Selain itu, mereka ini tidak takut dosa. Mereka buat juga sebab nak keuntungan, kerana mereka tak fikirlah soal dosa pahala. Mereka nak buat juga sebab mereka nak keuntungan. Maksudnya sini adalah kita tak salah untuk menjadi kaya. Bahkan orang menjadi kaya ini kita boleh ambil manfaat, iaitu menderma orang lain, mewakafkan harta kepada orang yang memerlukan. Baik, di sini saya tidak kata orang kaya itu ada yang jahat, ada yang baik, tapi apabila kita nak menjadi seorang yang kaya dan hartawan, kita perlulah melakukan dengan cara yang baik, melalui jalan perniagaan, kita bekerja dan sebagainya. Baik, dengan cara yang mereka melakukan rasuah ini, cara itu secara jelas adalah salah dan dilarang oleh agama, kerana mereka tidak fikir pun soal dosa. Mereka buat juga
sebab nak keuntungan. Seterusnya, seseorang yang tidak mempunyai iman yang kuat menyebabkan mereka leka mengejar kekayaan dan terjerumus untuk melakukan rasuah bagi memenuhi kepentingan diri sendiri. Baik, apa yang boleh ringkaskan di sini adalah mereka mempunyai iman yang kurang mantap. Sebagai contohlah, syarikat hartanah ingin menjual hartanah itu kepada pihak A dan pihak B. Sepatutnya pihak A dengan pihak B ni pergi menjumpa syarikat hartanah untuk berbincang. Namun pihak A ni terlebih dahulu membayar kepada syarikat hartanah. Dengan cara ini, perkara ini telah dianggap sebagai tidak adil kerana mereka sepatutnya berbincang. Pihak A dengan pihak B sepatutnya datang berbincang. Untuk sini adalah pihak A dengan pihak B datang untuk berbincang kepada syarikat hartanah siapa yang lebih layak untuk memiliki hartanah itu dan untuk dibeli. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah kerajaan tidak mengetatkan undang-undang kerana kerajaan tidak mengenakan hukuman yang setimpal bagi pesalah-pesalah rasuah ataupun orang yang terlibat dengan rasuah. Yang kedua, hukuman yang tidak tegas atau ketat dikenakan oleh pihak kerajaan ini menyebabkan pihak tertentu berani untuk mengambil risiko untuk melakukan rasuah kerana sedar bahawa mereka masih mampu untuk menikmati hasil rasuah yang diambil setelah mereka keluar dari penjara nanti. Maksudnya di sini adalah terdapat segelintir pihak yang dah biasa keluar masuk penjara ini, mereka dah anggap sebagai perkara ini biasa lah, kerana kerajaan tidak mengetatkan undang-undang, menyebabkan rasuah ini macam perkara biasa. Maksudnya mereka sanggup keluar masuk penjara asalkan mereka berani lagi untuk membuat rasuah banyak kali, sebab mereka anggap perkara ini biasa kerana kerajaan tidak ambil tindakan yang tegas kepada pihak-pihak yang ini. Dan selain itu, masyarakat juga menganggap masalah rasuah ini bermerajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang tulus. Maksudnya masyarakat menganggap sistem ini tidak tulus, tidak adil, kerana masyarakat menganggap kerajaan tidak pandai dalam menangani isu rasuah dalam negara. Baik, kita sepatutnya masyarakat perlulah memberi komitmen kepada kerajaan, dan kerajaan perlulah menerima pandangan rakyat untuk sama-sama memberantas gejala rasuah ini supaya tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, iaitu wala ta'kulu amwalakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Baik, apa yang saya boleh ringkaskan di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia mengambil harta orang lain secara batil seperti rasuah, riba, mencuri dan sebagainya. Sebelum saya akhiri ucapan saya, kita hendaklah menjauhkan diri daripada rasuah supaya tidak menzalimi diri dan masyarakat. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin bin Mahzan daripada kelas DPHU 2H. Nombor kad matrik DHU 2020-25288. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kesan rasuah daripada individu, masyarakat dan negara. Kesan rasuah daripada individu, yang pertama ialah kejatuhan moral atau maruah. Yang kedua, menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga. Dan yang ketiga, tidak keberkatan dalam kehidupan sekiranya memakan hasil rasuah.
Yang kedua pula, masyarakat, kesan maruah daripada kepada masyarakat. Yang pertama, mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengenepikan hak-hak orang tertentu. Yang kedua, membebankan golongan orang susah. Dan ketiga, memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. Dan yang ketiga, kesan rasuah kepada negara. Yang pertama, menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara. Yang kedua, menjejaskan imej dan kredibiliti negara. Dan yang ketiga, melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi negara. Yang pertama, kesan daripada individu, kejatuhan moral atau maruah. Rasuah menyebabkan kejatuhan moral atau maruah. Hal ini kerana di dalam agama juga rasuah amat dilarang secara kerasnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasuah memungkinkan seseorang individu kurang nilai moral atau jati diri dan maruah kerana kurangnya taatnya pada agama dan profesionalisme di dalam bekerja atau mencari rezeki. Jelaslah bahawa kejatuhan moral dan maruah antara kesan rasuah pada individu. Yang kedua, menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga. Di samping itu, rasuah mampu menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga. Hasil rasuah ialah yang haram. Sumber yang haram dimasukkan ke dalam keluarga, maka hilanglah keberkatan keluarga. Lebih buruk lagi jika wang itu digunakan untuk makanan atau minuman yang bakal menjadi darah daging keluarga. Selain itu, keharmonian tidak akan kekal jika mengamalkan rasuah kerana menyebabkan individu selalu berasa tidak bahagia atau berasa tidak selamat, takut akan dihadapkan ke muka undang-undang. Hal ini jelas menunjukkan rasuah mampu menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga. Yang ketiga, selepas itu, kesan rasuah kepada individu ialah tiada keberkatan dalam hidup. Kita dengan sedia maklum akan kesan memakan hasil haram, yang haram. Makan yang berasal dari sumber yang haram, sumber wang haram akan menghilangkan keberkatan kepada kehidupan seseorang. Malah makanan akan menjadi darah daging. Hal ini bermakna sifat atau perangai individu bergantung sedikit sebanyak terhadap makanan dan minuman yang menjadi darah dagingnya. Makanan yang sihat halal tayyiban mempengaruhi individu bersikap baik dan begitu sebaliknya. Maka sudah terang lagi bersulur kesan rasuah kepada individu ialah tiada keberkatan dalam hidup sekiranya memakan hasil rasuah. Masyarakat. Dari masyarakat pula, yang pertama, mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengenepikan hak-hak orang tertentu. Di antaranya, kesan rasuah dari segi masyarakat ialah akan mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengenepikan hak-hak orang tertentu. Sebagai contohnya, mengamalkan rasuah untuk kepentingan jawatan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan kepada orang lain yang lebih layak dan lebih memerlukan sesuatu jawatan itu. Seterusnya, membebankan golongan orang susah. Hal ini kerana amalan rasuah sudah menutup ruang dan peluang bagi golongan orang susah untuk bersaing antara satu sama lain, seperti mana kita sering mendengar daripada media-media akhbar. Yang ketiga, memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. Berlaku juga amalan rasuah dan pecah amanah di dalam organisasi kebajikan masyarakat. Hal ini yang demikian menyebabkan peruntukan kebajikan diselewengkan. Yang ketiga, kesan kepada negara. Yang pertama, menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara. Kita tidak dapat menolak dan menafikan bahawa di dalam institusi kerajaan juga berlaku amalan rasuah. Kerajaan semasa merupakan wajah harapan bagi imej negara. Baiknya kerajaan, baiklah imej negara. Pepatah Arab mengatakan, baiknya rakyat terletak pada baiknya pemerintah.
Kerajaan yang mengamalkan rasuah akan menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara. Dan yang kedua, menjejaskan imej dan kredibiliti negara. Hal yang demikian kerana amalan rasuah mengaburi dan mencabul ketelusan pentadbiran di dalam sesebuah institusi kerajaan. Jelaslah bahawa pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara ialah kesan rasuah di dalam kerajaan kepada negara. Wacana memetik kata tokoh negarawan Tun Dr. Mahathir, rasuah perosak imej negara. Hal ini disebabkan negara-negara luar memerhati dan mengkaji gerak kerja kerajaan Malaysia. Dan yang ketiga, akhir sekali, melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi negara. Rasuah juga akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi negara. Hal yang demikian kerana sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab mempraktikkan rasuah dan jika hal itu terbongkar pada berkuasa mampu memberhentikan sesuatu organisasi. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Yasin bin Muhammad Salam. Saya dari kelas D PSU 2H akan menceritakan tentang langkah pencegahan rasuah. Orang yang mengamalkan rasuah pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sesungguhnya agama kita Islam menganjurkan kita agar sentiasa mencari rezeki yang halal lagi baik. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan rasuah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal rashi wal murtashi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa laknat Allah ke atas pemberi dan penerima rasuah. Langkah pencegahan rasuah yang pertama, kita perlu memantapkan iman kita dengan mempelajari ilmu agama. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah ini. Ialah bila kita tak menghayati ilmu agama, so iman kita lemah. Nak buat suatu perkara tu ikut suka je, kan? Bila kita mempelajari ilmu agama, kita tahu hukum hakam dalam agama. Boleh ke tak nak buat ni, berdosa ke tak. Salah satu punca berlakunya rasuah sebab tak ada ilmu agama dalam diri. So bila kita buat tu rasa betul, tak rasa berdosa, tidak rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. So bila iman dah ada dalam diri, insya-Allah pasti Allah akan jauhkan diri kita daripada melakukan perkara sedemikian. So nampak kat sini, bila kita dah ada ilmu ni, Allah akan jaga kita. Bila kita nak buat sesuatu tu, betul ke tak kan, apa yang aku buat ni kena tak dengan hukum hakam. InsyaAllah bila kita, ilmu agama Islam ada dalam diri kita, ia akan membawa satu cahaya yang baik dalam diri kita agar berbuat perkara-perkara yang positif. Pentingnya penghayatan agama dalam diri demi membina kebahagiaan dan jauh daripada perkara yang sia-sia. Salah satunya seperti rasuah. Contohnya, bila iman dah ada dalam diri, jika kita nak buat suatu perkara yang lawa, yakni sia-sia, pasti akan terdetik di hati. Ianya merupakan salah satu teguran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan perkara yang sia-sia itu. Contohnya, bila kita nak lakukan rasuah ni atau suatu perkara-perkara yang berdosa, akan terdetik dalam hati kita, betul ke apa yang aku nak buat ni kan? So kita akan fikir 2-3 kali kat situ. Itu merupakan salah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. So akhir sekali, pentingnya ilmu agama dalam diri kita, kerana ia dapat membimbing agar diri kita lebih kepada ke arah kebaikan. Jika tidak ada ilmu agama dalam diri kita, pasti kita akan terus menerus melakukan dosa, tanpa memikir hukum hakam, dosa dan pelbagai lagi. Akhir sekali, tepuk dada tanya selera kerana perubahan perlu bermula dalam diri kita. Langkah pencegahan rasuah yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Ya, jika negara kita betul-betul mempunyai undang-undang yang setimpal dengan rasuah ini, insya-Allah pasti orang awam
atau pihak tertentu tidak berani melakukan hal rasuah ini. Undang-undang yang lemahlah menjadi punca rasuah ini semakin kian berkembang, tidak kira ke atas orang-orang atasan atau rakyat biasa. Penguatkuasaan undang-undang amatlah penting demi mengelakkan hal tersebut kian kembang. Oleh itu, khalifah yakni raja, Perdana Menteri perlulah tegas dalam melakukan tanggungjawab mereka di atas hal ini demi mengurangkan hal rasuah ini dan bersuara bahawa perlu mengetatkan lagi undang-undang negara yang berkaitan rasuah ini. Contohnya seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab, seorang khalifah yang sangat tegas dan bertanggungjawab di atas setiap perihal yang berlaku ke atas rakyatnya. Contohnya jika Sayyidina Umar mengumumkan seperti ini, aku tidak mahu di negaraku ini ada pun hal berkaitan riba, maka rakyatnya akan dengar dan tidak melakukan hal tersebut. Jika ada yang melakukan, maka ia akan dikenakan hukuman yang setimpal yang akan diberikan oleh Sayyidina Umar. So kat sini kita boleh lihat bahawa ketua negara ini memang memainkan peranan yang amat penting. Lagi-lagi mereka yang menjadi ketua negara ini perlu mencontohi sifat Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang ada di dalam dirinya. Hal ini demi mendapat kesejahteraan dalam negara tersebut. Jadi di sini kita sudah lihat bahawa penguatkuasaan undang-undang ini amatlah memberi impak yang besar, yakni impak yang baik kepada negara agar perkara atau gejala rasuah ini semakin berkurangan. Orang yang melakukan rasuah ini mungkin mereka rasa bahawa hukuman yang diadakan di negara ini hanya sekadar biasa-biasa. Macam diorang ni lakukan rasuah ni, hukuman yang aku kenakan ni pun berapa je. So diorang ni menganggap remeh atas hukuman yang diadakan oleh negara. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah menguatkuasakan undang-undang agar pesalah laku rasuah ini berasa takut dan tidak ingin pun melakukan perkara rasuah ini, kerana pasti mereka akan dikenakan dengan hukuman yang setimpal dengan mereka, yakni hukuman disebat ke, hukuman gantung ke, sedemikian, insyaAllah. Seterusnya, langkah pencegahan rasuah yang ketiga. Kita perlulah mengadakan kempen kesedaran kepada orang ramai. InsyaAllah jika kita melakukan kempen seperti ini, pasti akan dapat membuka mata orang ramai bahawa rasuah ini adalah perkara yang mungkar, yakni salah. Sesetengah orang beranggapan bahawa rasuah ini hanyalah perkara biasa, justru mereka terus melakukan kegiatan ini. Mungkin mereka tidak mendapat nasihat atau daripada orang sekeliling mereka bahawa buruknya perihal rasuah ini. Jadi, pentingnya kempen ini agar orang ramai boleh hadir bersama, justru mendapat nasihat dan didikan yang baik dan secukupnya. Maka insyaAllah dari kempen sedemikian dapat melahirkan masyarakat yang baik dan benci akan rasuah. Pentingnya nasihat pada orang sekeliling kita kepada diri kita, agar nasihat itu membawa suatu keberkatan dalam diri kita. Contoh, bila diri kita tanpa nasihat, pasti kita akan membuat sesuatu itu mengikut hawa nafsu kita. Bila kita ada nasihat dalam diri, pasti kita akan terfikir kesan buruk baiknya jika kita melakukan suatu perkara itu. Pentingnya kempen sedemikian kepada masyarakat di luar sana agar dapat membuka mata mereka tentang gejala rasuah ini. Pihak kerajaan perlu kerap mengadakan kempen sedemikian kepada masyarakat di sana. Kempen ini bukan sahaja membawa kebaikan, bahkan membawa kesejahteraan kepada negara pada masa akan datang, bahawa mereka dapat menjelaskan lagi tentang lebih mendalam akan keburukan rasuah ini. Dengan ada kempennya sedemikian, maka ia menjadi salah satu nasihat kepada orang ramai, insyaAllah. Langkah pencegahan rasuah yang keempat, tidak terpengaruh dengan gejala sosial yang negatif. Ya, sudah pasti bila diri kita selalu terlibat dalam perkara yang buruk,
maka perihal itu akan mempengaruhi diri kita agar sentiasa melakukan keburukan. Contohnya seperti rasuah inilah. Benda yang negatif pasti akan nampak baik di mata. Bahkan ia sudah terang-terang salah. Namun apakan daya, bila perkara negatif sudah terdidik dalam diri kita sejak muda atau sejak lama, maka perkara itu nampak baik saja di mata kita. Bahkan sudah terang-terang lagi perkara itu salah. Oleh itu kita seharusnya perlulah tidak terlibat dalam gejala sedemikian, kerana pasti akan menyebabkan diri kita ke arah yang buruk, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita perlulah bijak dalam melibatkan diri dalam apa sekali kes gejala sosial. Kita nak masuk tu, fikir dulu baik atau buruk kesannya kepada diri kita. Jika tidak, ia akan membawa padah kepada diri kita. Jika kesan yang baik, maka ia akan memberikan impak yang positif dalam diri kita agar lebih erat hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mendapat kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, kita harus bijak dalam memikirkan yang baik, kerana ia juga pasti akan mempengaruhi diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Rasuah ini juga berlaku kerana sifat kita yang terpengaruh dengan gejala sosial yang negatif. Kita perlulah bijak dalam melakukan apa sekali tindakan. Kita kena fikir baik buruknya kepada diri kita, insya-Allah. Sekadar sampai di sini saja pencerahan saya. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaliful bin Rashid. Nombor matrik TH 002491 Tulas TPH 2H. Dan saya akan menerangkan kes-kes rasuah berprofil tinggi di Malaysia. Saya akan menerangkan kes-kes seperti kes Lim Guan Eng dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, biodata Lim Guan Eng. Nama diberi adalah Lim Guan Eng. Dia lahir pada 8 Disember 1962. Tempat lahirnya di Johor Bahru, Johor. Lim Guan Eng berkahwin dengan Puan Betty Chew Gek Sheng yang merupakan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Kota Laksamana di Melaka, dan mereka dikurniakan 4 cahaya mata. Lim Guan Eng adalah Menteri Kewangan Malaysia. Jawatan yang pernah dipegang oleh Lim Guan Eng seperti Ahli Dewan Undangan Negeri Air Putih dan Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik (DAP). Kronologi kes rasuah banglo Lim Guan Eng. Berikut adalah kronologi ringkasan kes penahanan Lim Guan Eng oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pada 17 Mac 2016, anggota Parlimen Tasik Ulugor, Datuk Syabuddin Yahya minta menyiasat isu pembelian hartanah di bawah harga pasaran bernilai 28 juta ringgit oleh Ketua Menteri Lim Guan Eng di Jalan Pinhorn, Georgetown pada persidangan Dewan Rakyat di Parlimen. Pada 18 Mac, Lim Guan Eng mendakwa transaksi pembelian rumahnya itu dibuat secara rela hati antara pembeli dan penjual palikun tanpa sebarang paksaan. Pada 18 Mac, SPRM mula menerima laporan berhubung isu pembelian rumah banglo pada harga yang lebih rendah daripada harga pasaran berbagai pihak, termasuk parti politik dan badan bukan kerajaan NGO. 19 Mac, Lim Guan Eng menggesa SPRM menegerakan siasatan berhubung transaksi pembelian rumahnya di Jalan Pinhorn. Pada 20 Mac, Lim Guan Eng membawa petugas menja melawat rumahnya di Jalan Pinhorn. Pada 22 Mac, Pang Nikun membuat akuan berkandung menjelaskan beliau menjual banglo itu atas dasar rela hati antara pembeli dan penjual dan dipersetujui melalui perjanjian bertarikh 23 Jun 2014. Pada 23 Mac, SPRM terima 8 aduan daripada pelbagai pihak berhubung isu pembelian banglo Ketua Menteri. Pada 1 April, PAM memberi keterangan berhubung pembelian banglo oleh Ketua Menteri di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut. Kemudian pada 2 April, polis melekatkan ketasiasatan berhubung kandungan akaun berkandung Pang Lingkung yang didakwa punya maklumat palsu. Pada 17 April, SPRM menasihatkan semua pihak tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung isu pembelian banglo Ketua Menteri tersebut, Ketua Menteri Lim Guan Eng. Pada 6 Mei, Lim Guan Eng dan isteri Betty Chew serta Pang dan pemilik
Pandekon dan pemilik Kuala Lumpur International Data Center KLITC, Datuk Tang Yong Shu, memberi keterangan kepada SPRM. Pada 7 Mei, Ling Wah En sekali lagi hadir untuk direkodkan keterangan berhubung isu pembelian banglo di pejabat SPRM Pulau Pinang. Pada 22 Mei, pegawai SPRM hadir di rumah Ling Wah En untuk mengambil keterangan berhubung pembelian banglonya. Pada 25 Mei pula, kertas siasatan Ling Wah En dikemukakan kepada Peguam Negara. Pada 6 Jun, kertas siasatan banglo Ling Wah En dikembalikan pada SPRM untuk siasatan lanjut. Pada 29 Jun pula, Ling Wah En ditahan SPRM di tingkat 28 kontak pada pukul 5.45 petang, manakala Pang ditahan pada pukul 4.15 petang berjabatnya di tingkat 6 Pahang Penang Garden. Yang ini bukan fakta yang sedikit ni. Pada data Datuk Seri Najib Tun Razak, nama pemilihan adalah Yang Amat Muhammad Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Nama panggilan beliau adalah Najib Razak. Beliau berumur 67 tahun. Beliau berketurunan bangsawan Makassar, keturunan Sultan Hasanuddin, Sultan Makassar. Tarikh lahir beliau adalah 23 Julai 1953. Beliau beragama Islam, berwarga negara Malaysia dan berbangsa Melayu. Beliau bersekolah rendah dan bersekolah menengah di institusi St. John Kuala Lumpur. Beliau memiliki pengajian tinggi di College Malvern di Worcestershire, England, dan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Ekonomi Industri University Nottingham, England. Yang Amat Muhammad Datuk Seri Najib Tun Razak adalah bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Beliau adalah anak lelaki sulung kepada bekas Perdana Malaysia kedua, Tun Abdul Razak Datuk Seri. Di peringkat akademi politik, beliau merupakan Presiden UMNO yang ke-6. Bagi latar belakang, Datuk Seri Najib dilahirkan di Kuala Lipis, Pahang. Beliau merupakan anak sulung kepada Tun Abdul Razak Hussein dan Tuan Puan Raha Muhammad Noah pada tahun 1970. Pada tahun 1976, Najib berkahwin dengan Tengku Puteri Zainab Tengku Iskandar dan mendapat 3 anak. Muhammad Nizam Najib lahir pada 1978, Muhammad Nazifuddin Najib dan Puteri Nurlisan Najib. Pada tahun 1987, beliau bercerai dengan Tengku Puteri Zainab dan berkahwin dengan Datin Seri Rosman Mansur dan mendapat 2 anak lagi, Muhammad Nur Rashman Najib dan Nur Ayan Najwa Najib. Beliau juga sepupu kepada Datuk Isyamuddin Tun Hussein. Berpendidikan, Najib mendapat pendidikan rendah dan menengah di institusi St. John Kuala Lumpur dan kemudian belajar di College Malvern di Worcestershire, England. Beliau mendapat ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang ekonomi industri daripada University Nottingham, England pada tahun 1974. Pada bidang politik, Najib mula menceburkan diri dalam arena politik setelah kematian menunjuk bapanya Tun Abdul Razak Hussein di London pada 14 Januari 1976. Beliau menang tanpa berjanji merebut kerusi parlimen Pekan yang kosong akibat kematian bapanya ketika berumur 23 tahun dan merupakan ahli parlimen termuda yang pernah dipilih ketika itu. Najib menjadi timbalan Menteri Paling Muda apabila dilantik sebagai Timbalan Menteri Tenaga, Telekom dan Pos pada tahun 1978 ketika usia 25 tahun. Kemudian pada tahun 1982 hingga 1986, beliau menjadi Menteri Besar paling muda dalam sejarah negara apabila dilantik sebagai Menteri Besar Pahang ketika berumur 29 tahun. Antara jawatan yang pernah disandang dalam kabinet ialah 1976 hingga 1980 Timbalan Menteri Tenaga Telekom dan Pos, 1980 hingga 1981 Timbalan Menteri Pendidikan, 1981 hingga 1982 Timbalan Menteri Kewangan, 1982 hingga 1986 Menteri Besar Pahang, 1986 hingga 1987 Kementerian Belia dan Sukan, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, 1990 hingga 1995 Menteri Pertahanan, dan juga 1999 dan 2008 juga Menteri Pertahanan, dan yang terakhir 1995 hingga 1999 Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan.
Sekarang saya akan menerangkan tentang kronologi kes SRC International terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada 4 Julai 2018, bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menghadapi 3 tuduhan jenayah percamanan dan 1 tuduhan salah guna kuasa berhubung dana SRC International Sejarah Berhad berjumlah 42 juta ringgit di Mahkamah Seksyen KL. Kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Pada 8 Ogos 2018, Najib didakwa di Mahkamah Tinggi dengan 3 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana sama yang merupakan hasil kegiatan haram. Pada 10 Ogos 2018, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tolak permohonan Najib untuk menghalang media dan orang awam daripada menyiarkan kenyataan merit jenayah yang boleh menimbulkan subjudice kepada Najib. Muhammad Nazlan juga menetapkan 33 hari bermula 12 hingga 28 Februari 2019 dan 4 hingga 29 Mac bagi perbicaraan kes SRC Najib. Pada 13 Ogos 2018, Najib menyampaikan permohonan di Mahkamah Rayuan terhadap penolakan permohonannya bagi mendapatkan perintah larangan menghalang media dan orang ramai daripada menerbitkan kenyataan berhubung merit kesnya. Pada 18 Disember 2018, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk mendapatkan surat kebenaran bagi pelantikan Ketua Pasukan Pendakwaan, iaitu Datuk Sulaiman Abdullah, dan permohonannya mendapatkan dokumen kes. Pada 15 Januari 2019 pula, Najib menerusi firma Kewangan Merz Syafi'i & Co. dalam satu surat bertarikh 15 Januari memohon secara bertulis kepada mahkamah bagi perbicaraan dijadwalkan pada 12 Februari. Dikosongkan sementara menunggu rayuan interlokutori di Mahkamah Rayuan. Pada 17 Januari 2019, Ketua Bahagian Pendakwaan di Jabatan Peguam Negara Manoj Kurup menerusi satu surat kepada Muhammad Nazian membantah keras permohonan pihak pembelaan bagi menangguhkan perbicaraan sambil berkata ia bersifat remeh dan akan menyebabkan penangguhan tidak wajar terhadap perbicaraan yang dijadualkan. Pada 11 Februari 2019, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Najib untuk menangguhkan sementara perbicaraan sehingga rayuannya berhubung keputusan pendakwa raya. Sehingga keputusan pendakwa raya ini menarik balik segi permintaan 7 pertuduhan terhadapnya selesai. Pada 14 Februari 2019 bila Mahkamah Rayuan menetapkan 11 dan 12 Mac untuk mendengar rayuan Najib untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi berhubung permohonan interlokutori dalam 7 pertuduhan jenayah ke atas Najib berkaitan dana SRC. Pada 11, 12, 15 dan 18 Mac, Mahkamah Rayuan mendengar 4 rayuan Najib. 21 Mac 2019, Mahkamah Rayuan membenarkan penangguhan sementara perbicaraan Najib sehingga Mahkamah Persekutuan mendengar dan memutuskan 3 rayuan interlokutori yang sebelum ini ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan menolak 3 rayuan Najib, iaitu rayuannya untuk mendapatkan perintah melarang media dan orang awam membincangkan merit kes jenayahnya, akses kepada dokumen penyiasatan termasuk kenyataan saksi pada peringkat perbicaraan dan penarikan balik segi perbedahan keputusannya oleh Peguam Negara. Mahkamah sama bagaimanapun membenarkan rayuan Najib untuk mendapatkan salinan surat pelantikan Datuk Sulaiman Abdullah menyertai pendakwaan. Pada 27 Mac 2019, panel 7 Hakim Mahkamah Persekutuan 11 suara mengetepikan perintah penangguhan oleh Mahkamah Rayuan yang membenarkan permohonan penangguhan yang difailkan Najib pada 8 Februari. Kemudian pada 28 Mac 2019, Mahkamah Tinggi menetapkan 3 April pada 2 petang untuk perbicaraan kes SRC melibatkan Najib. Pada 1 April 2019 pula, Najib menyampaikan satu lagi rayuan permohonan disemakan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak permohonannya menangguhkan perbicaraan kesnya berkaitan SRC. Pada 3 April 2019, perbicaraan bermula selama 58 hari. 11 November 2019, Mahkamah Tinggi memerintahkan Najib membela diri terhadap semua tuduhannya. Pada 3 Disember 2019, Najib membela diri dan 18 saksi pembelaan dipanggil memberi keterangan. Prosiding selama 33 hari. Kemudian pada 9 Mac 2020, pembelaan menutup kes. Dan pada 1 Jun 2020, hujahan di akhir kes pembelaan selama 5 hari. Kemudian terus ke 5 Jun 2020, Mahkamah Tinggi menetapkan 28 Julai bagi keputusan. Maksudnya Mahkamah Tinggi menetapkan 20 Julai bagi keputusan kes tuduhan Najib. Pada akhir sekali pada 28 Julai 2020,
bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atas kesalahan sana guna kuasa berkata kes SRC. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kes-kes rasuah berprofil tinggi yang lain. Okey, berikut adalah kes-kes berprofil tinggi melibatkan beberapa tokoh terkenal di Malaysia sejak tahun lepas. Mereka ni adalah antara yang didakwa atas pelbagai pertuduhan jenayah termasuk pembunuhan wang haram, rasuah dan persyaratan jenayah. Okey. Yang pertama ialah Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah. Pada 13 September 2018, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, 67 tahun, seorang pegawai terkenal didakwa di Mahkamah Seksyen atas dua pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah sehingga 95 juta ringgit daripada bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dan dua pertuduhan membuat suatu pernyataan yang tidak betul di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Okay. Yang kedua ialah Datuk Seri Rosman Mansor. Pada 4 Oktober 2018, Datuk Seri Rosman Mansor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 7.97 hingga 750 ringgit dan 5 pertuduhan gagal mengemukakan nyata pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaidi Mazlan menetapkan 21 Mac bagi penerusan kes. Pada 15 November 2018, Datuk Seri Rosman Mansor didakwa di Mahkamah Seksyen atas dua pertuduhan meminta suapan 187.5 juta ringgit dan menerima 1.5 juta ringgit bagi projek bekalan elektrik kepada sekolah-sekolah bagi 369 luar bandar di Sarawak. Pada 15 Februari ditetapkan untuk sebutan kes di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Azman Ahmad dan 15 Mac ditetapkan untuk prosiding bagi memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekurah. Yang ketiga ialah Datuk Hasanah Abdul Hamid. Pada 25 Oktober 2018, Datuk Hasanah Abdul Hamid, 61 tahun, bekas Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan di Jabatan Perdana Menteri JPM, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen atas satu pertuduhan pecah amanah melibatkan wang sebanyak $12.1 iaitu 50.43 juta ringgit milik kerajaan Malaysia dan kes itu ditetapkan untuk sebutan kes di hadapan Mahkamah Ruzina Ayub pada 1 Februari. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang langkah-langkah penyelesaian untuk membentuk kes-kes rasuah di Malaysia. Okey. Yang pertama ialah pihak berkuasa boleh memberikan hukuman atau amaran yang lebih ketat kepada mereka yang menerima atau memberi rasuah agar perkara sedemikian tidak berulang kembali. Macam ni. Langkah utama dalam membentuk gejala rasuah di Malaysia adalah kerajaan perlu mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap golongan yang terlibat dalam gejala rasuah. Hal ini supaya golongan tersebut diberi pengajaran dan dapat menimbulkan rasa gerun terhadap orang lain yang hendak melakukan rasuah. Misalnya, pihak kerajaan harus mengenakan denda 10 kali ganda jumlah wang yang diterima atau diberi dan hukuman penjara selama 10 tahun dan ke atas. Hal ini menyebabkan orang ramai berfikir dahulu sebelum bertindak supaya kita tidak mengenakan hukum supaya mereka tidak dikenakan hukuman undang-undang. Golongan yang terlibat dalam gejala rasuah harus mengetahui bahawa sepandai-pandai tumpang melompat akhirnya jatuh ke tanah juru. Natijanya, berdasarkan pelaksanaan undang-undang, seharusnya memberi kesedaran melalui media sosial supaya dapat mendidik masyarakat tentang bahayanya amalan rasuah. Yang kedua, pihak kuasa perlulah sentiasa peka dengan segala perilaku hal rasuah yang bakal diadakan oleh menteri lain. Okey. Selain itu, langkah seterusnya untuk membentuk rasuah adalah melalui peranan pihak berkuasa. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak berkuasa melalui agensi SPRM perlu mengambil tindakan yang lebih agresif tanpa mengira pangkat atau kedudukan dalam melaksanakan tugas kerana anggota SPRM merupakan sebuah badan bebas yang dilantik. Tafsirnya anggota SPRM ini perlu turun padang dan bertindak menyamak seperti rakyat biasa untuk menyiasat adut yang dilaporkan tentang kes rasuah ni. Dengan berbuat demikian, golongan yang terlibat dalam gejala rasuah ni boleh ditangkap dan dihukum berdasarkan undang-undang. Tindakan yang lebih agresif ini perlu dilakukan secara berleluasa dan berterusan dan bukan setakat hangat-hangat setahaya ayam sahaja. Oleh itu, siasatan terhadap golongan kerja tanpa mengira kedudukan atau pangkat oleh SPRM sangat penting untuk membantu gejala rasuah di negara kita ni. Yang ketiga ialah orang-orang kuasa seperti menteri perlulah menunjukkan contoh sikap yang baik dan tidak terlibat dalam gejala rasuah
agar ia menjadi tauladan kepada rakyat. Sudah terang lagi bersuruh bahawa peranan menteri dalam menunjukkan contoh yang baik merupakan kaedah dalam membentuk gejala rasuah. Menteri ini bertanggungjawab dalam memahami keburukan rasuah dan mendidik anak buahnya untuk menghindarkan diri daripada gejala rasuah. Sebagai contoh, menteri harus memberi pendidikan agama kepada diri sendiri agar tahu membezakan perkara yang munasabah dan perkara yang sudah terang salah. Dengan berbuat demikian, sikap benci rasuah boleh disemai dalam diri golongan menteri. Dengan cara ini juga dapat menjadi tauladan kepada rakyat, terutamanya golongan belia, untuk menyemai sikap membenci rasuah dalam hati mereka sejak mereka umur setahun jagung darah setapak pinang. Tegasnya, orang-orang berkuasa berperangan untuk mempengaruhi minda rakyat untuk menjauhi rasuah agar sedar bahawa gejala rasuah ini merupakan sesuatu yang negatif. Okey. Yang keempat, sebagai manusia kita perlulah mempunyai sifat bertanggungjawab dalam diri dengan tidak menyokong kepada hal yang sia-sia seperti rasuah. Okay. Kita sebagai manusia harus mengambil langkah untuk memandang gejala rasuah yang semakin berluasa di negara sekarang. Gejala rasuah ini bukan sahaja akan menjejaskan ekonomi negara, tetapi juga imej negara. Semua pihak harus bersatu padu agar awalnya tebing untuk mewujudkan sesuatu negara yang bebas daripada gejala rasuah. Contohnya, dengan semua pihak tidak menyokong gejala-gejala yang sia-sia seperti rasuah ini. Dengan berbuat demikian, negara kita akan mengalami kekurangan kes rasuah dan seterusnya menjadikan negara kita maju dan sejahtera kepada seluruh manusia sendiri. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif bin Safudin dari kelas 2H. Jenayah rasuah telah lama wujud dari zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Namun demikian, bukan bererti rasuah ni tak dapat dibendung oleh masyarakat kita. Hukum pengharaman riba telah jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan kerajaan Malaysia telah banyak menubuhkan ejen-ejen untuk menghalang rasuah ni daripada terus merebak ke seluruh negara dan undang-undang yang tegas telah pun dikuatkuasakan. Namun untuk menghapuskan amalan rasuah ni bukanlah perkara yang senang lah untuk kita. Justeru itu saya mengesyorkan agar budaya katakan tidak kepada rasuah dilaksanakan dalam masyarakat. Sehubungan itu peranan individu serta ibu bapa juga perlu memainkan peranan supaya dapat memberi kesan dalam kewujudan budaya menolak rasuah dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, Allah telah lama mengharamkan riba sebelum kedatangan Islam lagi, supaya orang-orang kaya tidak dapat menindas orang-orang miskin. Selain itu, Allah juga telah banyak memberi peringatan di dalam Al-Quran. Antara salah satunya ialah, dan janganlah kamu makan harta orang lain antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat mengambil sebahagian daripada harta orang dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah mengikut segala perkara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kerana terdapat banyak manfaat yang boleh kita ambil daripadanya. Sudah jelas bahawa rasuah ini merupakan satu perkara yang amat buruk, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlulah menjauhkan diri kita daripada rasuah ini demi melahirkan masyarakat yang bahagia, justeru dapat melahirkan kesejahteraan kepada sebuah negara. Andai negara itu penuh dengan rasuah, bagaimana mahu maju, bahkan semakin lemah dan mundur. Semua pihak perlulah memainkan peranan mereka dengan baik serta tidak terlibat dalam gejala rasuah yang membawa pada ini. Contohnya, sebagaimana ibu bapa yang mendidik anak mereka dengan mengajarkan ajaran Islam yang sempurna sejak dari kecil lagi. Selain itu, rakan-rakan juga perlu menolong dalam melakukan kebaikan, dan pihak-pihak kerajaan perlu mengadakan banyak kempen-kempen untuk menjauhi rasuah. Hal ini demi mendidik antara satu sama lain agar kita semua memperolehi capaian baik, bahkan mendapat keredaan Allah SWT dan rahmat daripadanya. Akhir kata, tepuk dada, tanya selera, kerana perubahan perlu bermula dari dalam diri kita sendiri.